adalah sebaik-baik saat dalam hidup kamu ialah saat-saat di mana engkau merasa dan mengakui keperluanmu dan kembali kepada wujudnya kerendahan dirimu. Masa paling baik dalam hidup kita. Itu kata kunci dia, tuan-puan. Sebab kita boleh tanya orang, bila momen paling indah? Selalu kawan tanya macam tu kan? Lepas tu teropong-lopong lah kita memikir, bila yang paling indah? Dia makin tua makin tak nampak dah. Bila paling indah? Semua dah rasa sama je. Suka duka tu dah rasa sama kan? Masya Allah Itu bila kita dah semakin berusia kan? Ataupun orang tanya masa pahit dalam hidup. Sekarang dalam perbincangan kita ni adalah masa terbaik dalam hidup. Bukan masa indah, bukan masa pahit, bukan kenangan manis, tapi masa terbaik dalam hidup. Boleh jadi, tuan-puan sekalian, sebelum kita menekuni hikmah ini, kita bayangkan masa terbaik kita, masa pencapaian-pencapaian kita lah. Oh, hari mak dulu convocation PhD. Itu masa terbaik dalam hidup mak. Masa mak dulu dapat anugerah penjual Tupperware paling banyak. Saya tak tahulah apa benda anugerah dia. Ya, Avon ke apa benda yang dipakaikan apa, selendang lah apalah. Tapi tuan-puan sekalian, kita akan tengok kat sini. Bilakah masa terbaik dalam hidup kita? Sebaik-baik saat dalam hidup kamu ialah saat-saat di mana engkau merasa dan mengakui keperluanmu dan kembali kepada wujudnya kerendahan dirimu. Kita mungkin banyak keberhasilan dalam hidup, banyak pencapaian. Kita mungkin orang hebat, belajar pandai, kerja bagus, projek banyak, gedung-gedung besar mungkin milik kita. Jadi bila kita list down kan kita punya pencapaian dalam hidup tu memang hebat, tak nafi hebat. Tapi di sisi pandangan Islam ataupun di sisi pandangan kerohanian yang kita sedang belajar ni tuan-puan sekalian, semua itu bukan lagi saat terbaik dalam hidup kita. Habis tu bila yang dikatakan sebagai saat terbaik? Disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika. Adalah ketika mana kamu merasakan. Rasa ni dengan apa tuan-puan? Dengan apa agak-agak merasakan tu, apa dimaksudkan dengan merasa tu? Merasa kat mana? Dekat hati. Pada waktu yang hati kamu benar-benar merasakan, bahkan di sini dikatakan menggunakan perkataan tashhadu. Maknanya hati tu boleh melihat. Rasa yang seolah-olah dapat lihat dengan terang. Apa yang dirasakan sampai perasaan rasa tu digunakan oleh Syekh Ibn Athaillah menggunakan kalimah syahada, penyaksian. Kan asyhadu an la ilaha illallah kan, syahadah, penyaksian. Maknanya sampai tahap hati kamu itu berada dalam keadaan penyaksian. Ini betul-betul rasa, bukan main-main tuan-puan. Penyaksian, apa dia? Ibarat kata macam inilah, demi Allah, aku sangat perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita boleh kata apa? Penyaksian, tidak ada penafian, tidak ada keraguan. Benar-benar demi Allah, aku benar-benar memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata Allah tidak menolongku, maka tidak ada yang lain yang boleh memenuhi keperluanku dan menolongku. Itu tuan-puan nak sampai kita menafikan yang lain dan hanya isbatnya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, ini bukan satu benda yang mudah dalam pengalaman kejiwaan.
Ya, bukan satu benda yang mudah. Sebab apa? Kadang-kadang tanpa kita sedar, hidup kita sudah bergantung-gantung, terikat-ikat dengan orang keliling. Dengan banyak sebab musabab, dah terikat-ikat dah. Senang hati, kenapa? Suami kaya. Senang hati pula si suami, kenapa? Bini doktor. Jadi kok kencing manis, tak payah pergi hospital. Suruh je bini tu bawa balik ubat, contohnya lah. Jadi senang hati kita tu dah nampak macam banyak lah terikat-terikat. Kita pernah dengar kan orang cakap, anak saya 3 orang doktor. Apa kawan dia jawab? Senang lah kalau macam tu. Maknanya dah terikat-ikat. Tak ada masalah tuan-puan ya dengan semua kurniaan dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia jadi masalah pada hati kita. Bila hati kita mulai terikat dengan makhluk, bukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau depan mata kita tu yang kita nampak bukan lagi keperluan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terbalik pula, kita rasa orang pula perlu kat kita. Itu dah terbalik kod pula. Kita pula yang hebat. Kalau aku tak ada ni, masjid ni tak jalan. Tuan-puan, orang hidup mati silih berganti ya tuan-puan. Dunia ni jalan macam biasa. Syarikat yang kita kerja, kita bersara. Elok je syarikat tu. Kita mati, elok je syarikat tu. Tak usahlah nak cakap besar, semuanya kerana kita. Tak. Ada Allah Subhanahu Wa Taala yang menguruskannya. Semuanya tersusun. Ada orang akan menggantikan kedudukan kita. Cuma nak bagi tahunya, yang paling penting kat sini apa dia? Sebaik-baik waktumu ialah waktu kamu menyaksikan dan menyadari wujudnya keberhajatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa turaddu fihi. Kesan dia apa dia? Dan kamu dikembalikan kepada kewujudan sifat hina dalam diri kamu. Sedar diri. Saya bukan sesiapa pun. Bukan cakap mulut je, betul-betul terasa saya bukan sesiapa pun. Kalau Allah tak bagi saya hidayah, siapa yang boleh bagi saya hidayah? Tak ada siapa boleh bagi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kamu wahai Muhammad, ni ayat Quran ya, tidak dapat memberikan hidayah pada orang yang kamu kasihi, yang kamu sayangi. Hanya Allah yang memberikan hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Jadi kok kita jadi orang baik, tuan-puan sekalian, kok kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan ketaatan, apakah itu kerana kita hebat? Kerana kita alim? Kerana kita ni macam-macam lah. Kita ni gelaran pangkat kita begitu begini? Tak. Tapi kerana dipilih dengan ihsan dan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kekal sebagai seorang hamba yang lemah, yang hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.